Ini adalah pembentangan kerja khusus asuhan dan didikan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Nama pensyarah Puan Nurhayati binti Idris. Pembentang yang pertama ialah Sapina binti Rahman, pembentang kedua Naziah binti Abdullah, pembentang ketiga Masura binti Ganti. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan tentang faedah mengurut bayi, teknik-teknik mengurut bayi dan juga saya akan tunjukkan video bagaimana cara untuk mengurut bayi. Faedah yang pertama adalah sentuhan kasih sayang, iaitu mengurut bayi yang kerap merupakan cara untuk memberinya lebih banyak kasih sayang, lebih banyak masa untuk mengeratkan ikatan, dan lebih banyak rangsangan deria. Perkembangan bayi akan menjadi lebih baik. Salah satu pengalaman yang paling penting untuk perkembangan si manja ialah sentuhan kasih sayang. Kajian mendedahkan bahawa sentuhan dan urutan rutin oleh ibu bapa atau penjaga yang penyayang adalah penting untuk pertumbuhan, komunikasi dan pembelajaran, iaitu sentuhan melalui urutan. Faedah yang kedua adalah bahasa pertama kita, di mana sentuhan yang lembut dan penyayang boleh membantu bayi kecil membesar menjadi lebih kuat dan akan merasa kurang cemas. Bayi yang mendapat sentuhan rutin menunjukkan 50% lebih banyak membuat hubungan mata dan 3 kali ganda lebih berkemungkinan untuk mempunyai ekspresi positif keseluruhan berbanding bayi yang tidak mendapatnya. Di kebanyakan hospital, bayi yang baru lahir diletakkan di atas dada atau perut ibunya untuk memberi mereka sentuhan kulit ke kulit sebanyak yang mungkin. Sentuhan antara anda dan bayi anda membantu menstabilkan pernapasan bayi dan membantu merapatkan anda berdua dari segi emosi, proses yang dikenali sebagai mengeratkan ikatan. Selain itu, urutan juga akan yang pertama menenangkan bayi dan mengurangkan tangisannya. Yang kedua, membantu proses pencernaan dan membantu melegakan kembung perut, angin dan juga sembelit. Yang seterusnya meningkatkan kenaikan berat badan harian bayi. Seterusnya meningkatkan penyesuaian diri bayi anda dengan tidur waktu malam dan membantu si manja tidur dengan lebih lena. Kemudian melegakan hidung tersumbat dan kesakitan semasa giginya hendak tumbuh. Seterusnya, kebaikan mengurut adalah membantu membina otot, koordinasi dan kelembutan yang baik. Seterusnya, meningkatkan kesedaran badan, meningkatkan sistem imun, meningkatkan tekstur kulit, membantu menenang dan merehatkan anda dan bayi anda, dan juga meningkatkan keyakinan anda untuk mengurus bayi anda. Harus diingat oleh semua ibu bapa bahawa sentuhan kita sebagai ibu bapa akan menyumbang kepada ikatan emosi pertama bayi kita. Sentuhan ini membantu membina asas bagi pembangunan emosi dan intelek di kemudian hari. Oleh itu, apabila kita memberi bayi urutan selepas mandi, ketahuilah bahawa belayan kasih sayang kita turut merangsang perkembangan si manja dan boleh memberikan kesan positif yang berkekalan. Seterusnya, teknik mengurut bayi. Terdapat beberapa teknik yang akan saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah kaki dan paha. Mulakan urutan di bahagian kaki kerana itu adalah bahagian bayi yang paling kurang sensitif jika dibandingkan dengan bahagian badan yang lain. Langkah pertama adalah dengan menyapu sedikit minyak ke atas tangan anda. Pegang salah satu paha bayi dengan menggunakan kedua-dua tangan dan tarik ke bawah perlahan-lahan. Satu tangan demi satu tangan seolah-olah anda sedang memerah susu. Ulangi dengan kakinya yang satu lagi dengan teknik urutan bayi tersebut. Langkah yang kedua adalah buku lali dan kaki. Anda perlu memijit secara perlahan-lahan sebelah kaki pada satu-satu masa. Kemudian, usap bahagian buku lalinya hingga ke jari kakinya. Langkah yang ketiga adalah tapak kaki. Gunakan
ibu jari Anda untuk mengurut tapak kaki bayi Anda. Gerakan jari Anda dan buat pusingan pada sekitar tapak kakinya. Langkah yang keempat ialah jari kaki. Untuk urutan jari kaki bayi Anda yang comel pula, pegang jari kaki bayi di antara ibu jari dan jari telunjuk Anda. Tarik sehingga jari kaki bayi Anda terlepas dari pegangan Anda. Ulangi bagi setiap jari jemari bayi Anda. Langkah yang kelima adalah tangan. Untuk bahagian tangan, Anda boleh mengulangi teknik memerah susu tadi, bermula dari ketiaknya sehingga ke pergelangan tangannya. Kemudian, dengan perlahan-lahan pegang tangannya dan putarkan tangan kecilnya itu di bahagian pergelangan tangannya beberapa kali. Ulang langkah yang sama untuk tangan yang sebelah lagi. Langkah yang keenam adalah jari. Secara perlahan, pegang bayi Anda di antara ibu jari dan jari telunjuk Anda. Tarik sehingga jarinya terlepas dari pegangan Anda. Seperti yang Anda perasan, ia adalah sama seperti teknik untuk jari kaki bayi Anda. Langkah yang ketujuh adalah dada. Letakkan kedua-dua tangan Anda di atas dada bayi. Dengan perlahan, buka tangan Anda dan usap dadanya ke arah luar. Ulangi teknik ini beberapa kali. Langkah yang ke-8 yaitu dada. Dan ini adalah teknik kedua. Dengan menggunakan satu tangan sahaja, letakkan tangan Anda di atas dada bayi dan usap perlahan-lahan sehingga ke pahanya. Ulang langkah ini dengan berselang-seli tangan Anda. Langkah yang ke-9 adalah bahagian belakang bayi. Pastikan bayi Anda sedang meniarap. Gunakan jari Anda dan buat bulatan kecil pada kedua belah tulang belakang bayi, dari bahagian leher sehingga ke punggungnya. Dan langkah yang terakhir adalah bahagian belakang, dan ini adalah teknik yang kedua. Tamatkan sesi urutan dengan beberapa usapan yang kuat dan panjang, bermula dari bahunya sehingga ke kakinya. Apabila sudah selesai, pakaikan lampinnya dan peluk bayi ataupun menyusukannya. Selepas menikmati urutan ini, pasti bayi Anda akan tidur dengan lena. Lakukan teknik urutan bayi ini secara berkala agar bayi mendapat ketenangan. Seterusnya saya akan tunjukkan simulasi atau amali untuk mengurut bayi. Langkah-langkah urutan bayi adalah seperti berikut. Yang pertama adalah urutan kaki. Mulakan di bahagian kaki dan paha kerana bahagian ini adalah bahagian bayi yang paling kurang sensitif. Gosok tapak kaki, kemudian buku lali dan juga tarik jari-jari kaki bayi. Gosokkan juga tapak kaki bayi dengan lembut seperti ini. Seterusnya adalah urutan tangan. Mulakan dengan menggosok dari bahu ke lengan. Buka genggaman jari dan pegang setiap jari. Pijit tapak tangan bayi dengan lembut dan tarik jari bayi sehingga terlepas dengan lembut. Usap lengan bayi dengan lembut menggunakan dua jari seperti ini. Seterusnya adalah urutan dada. Usap dada bayi menggunakan satu tangan sehingga ke bawah beberapa kali. Kemudian letak kedua-dua tangan di atas dada bayi dan buka tangan dengan perlahan dan usap dadanya ke arah luar. Ulang teknik ini berulang kali. Seterusnya urutan belakang badan. Untuk langkah ini, pastikan bayi Anda sedang meniarap. Kemudian urut seperti ini. Gosok bahagian belakangnya sehingga ke bawah. Tamatkan sesi urutan dengan beberapa usapan yang kuat dan panjang, bermula dari bahunya sehingga ke bawah. Selepas menikmati urutan ini, pasti bayi Anda akan tidur dengan lena. Lakukan teknik urutan bayi ini secara berkala agar bayi mendapat ketenangan.
Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan membentangkan mengenai tajuk pengurusan bimbingan dan tingkah laku bayi dan kanak-kanak. Oke, apakah itu definisi tingkah laku? Menurut Lewis M. Baker 2001, tingkah laku adalah sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara langsung atau tidak secara sedar ataupun separa sedar. Menurut Imam Al-Ghazali pula mengatakan bahwa tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Beliau menekankan bahwa setiap tingkah laku manusia atau kanak-kanak adalah berdasarkan dorongan dan juga tujuan. Jadi secara umumnya tingkah laku ini boleh didefinisikan sebagai aktiviti atau perilaku atau gerak-geri seseorang individu yang boleh dilihat atau diperhatikan oleh orang lain. Ianya merangkumi aktiviti fisikal seperti berlari, bercakap, dan menggunakan bahasa isyarat. Untuk mengenal pasti tingkah laku kanak-kanak, kita perlu tahu temperamen seseorang kanak-kanak, kerana setiap kanak-kanak mempunyai temperamen yang tersendiri. Oke, apakah itu temperamen? Oke, temperamen ini adalah pembawaan atau tabi'i seseorang yang ada pada diri mereka sejak lahir. Temperamen akan mempengaruhi seseorang itu berfikir, merasa, bertingkah laku. Temperamen adalah asas untuk kita memahami tingkah laku seseorang kanak-kanak. Oke, terdapat 3 jenis temperamen, yaitu yang pertama jenis kanak-kanak yang mudah. Oke, untuk kanak-kanak yang tergolong dalam kategori kanak-kanak yang mudah ataupun easy child, oke, kanak-kanak ini sangat fleksibel, tenang, gembira, tabiat makan dan tidur yang tetap, mudah menyesuaikan diri, kurang demand daripada pendidik ataupun pengasuh dan ibu bapa, dan tidak mudah merajuk. Kanak-kanak yang tergolong dalam jenis temperamen ini, mereka tekun dalam membuat sesuatu aktiviti. Mereka sentiasa menunjukkan emosi gembira dengan senyuman dan penglibatan positif dalam sebarang aktiviti. Mereka juga tidak mudah terkesan pada perubahan rutin dan peraturan. Jadi maksudnya mereka ini mudah untuk menyesuaikan diri dan tidak akan terjejaslah dengan apa-apa rutin yang berubah ataupun mungkin peraturan yang berubah daripada pendidik ataupun daripada ibu bapa. Oke, untuk jenis temperamen yang kedua yaitu kanak-kanak yang lambat mesra ataupun slow to warm up. Oke, untuk kategori kanak-kanak ini, mereka menunjukkan tindak balas pasif atau emosi was-was terhadap benda, orang, ataupun tempat baru. Mereka mempunyai rasa takut, rasa malu, dan akan memerhati dahulu keadaan sekeliling, sama ada ia boleh atau tidak jika mahu terlibat dalam sesuatu keadaan tersebut. Jadi biasanya kanak-kanak dalam jenis temperamen ini akan menarik diri daripada mengikuti sesuatu aktiviti lah. Tetapi tindakan ini akan berangsur kurang dan lebih positif apabila mereka mendapat pendedahan berterusan pada situasi tersebut. Maksudnya jika mereka terus konsisten mengikuti peraturan dan rutin, mereka akan secara perlahan akan patuh kepada arahan dan juga rutin yang konsisten tersebutlah. Oke, untuk jenis temperamen yang ketiga adalah kanak-kanak yang sukar ataupun difficult child. Oke, untuk kanak-kanak dalam kategori ini, mereka menunjukkan tindak balas dan emosi yang berlawanan daripada kanak-kanak yang lain. Mereka juga sering menunjukkan reaksi menentang, tidak selesa, marah, atau menangis terhadap benda, orang, ataupun situasi yang baru. Maksudnya di sini mereka ini tidak mudahlah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baru, peraturan baru, ataupun rutin baru. Oke, seterusnya ciri-ciri semula jadi tingkah laku kanak-kanak. Yang pertama yaitu sangat aktif, di mana sifat ini merupakan sifat semula jadi yang ada pada kanak-kanak dan petanda kepada kecerdasan mental kanak-kanak itu. Oke, untuk cara yang paling berkesan untuk kita mengendalikan kanak-kanak yang aktif ialah dengan melibatkan kanak-kanak dengan aktiviti yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya macam mengemas tempat tidur, ataupun mengemas meja makan, dan sebagainya lah. Oke, yang kedua adalah meniru perlakuan orang lain. Kanak-kanak juga suka meniru perlakuan karakter kegemaran mereka selain dari
perlakuan ibu bapa mereka seperti karakter dalam kartun ataupun hero kegemaran mereka. Oke, yang ketiga adalah belum mampu membezakan antara yang betul dan yang salah. Yang ini ciri-ciri sebenarnya tingkah laku kanak-kanak yang memang biasa kita lihatlah. Pemikiran mereka masih belum mampu menakul sesuatu yang berasaskan logik dan mereka juga masih belum memahami sesuatu yang abstrak. Yang keempat adalah suka bertanya soalan. Oke, disebabkan oleh perasaan ingin tahu yang mendalam, mereka selalunya suka bertanya persoalan yang pelbagai berkenaan persekitaran, perlakuan dari aspek apa saja yang mereka lihat dan apa yang mereka nampaklah. Oke, yang kelima, ciri-ciri semula jadi tingkah laku kanak-kanak adalah ingatan yang tajam. Oke, dalam usia ini, kanak-kanak ini memang mudah mengingati apa saja yang didedahkan kepada mereka. Jika kita menyuruh mereka menghafal sesuatu, mereka akan mudah mengingatnya lah meskipun tidak paham apa yang dia hafal sebenarnya. Itu adalah ciri-ciri semula jadi tingkah laku kanak-kanak lah. Oke, yang seterusnya adalah sukakan ganjaran dan sokongan. Oke, sifat semula jadi ini memberikan ruang kepada ibu bapa dan pendidik untuk merangsang perkembangan tingkah laku positif kanak-kanak dengan cara memuji, memberi perhatian, dan memberi galakan kepada kanak-kanak. Oke, yang seterusnya adalah suka bermain. Ini memang ciri semula jadi kanak-kanak lah, suka bermain dan sukakan sesuatu yang menghiburkan adalah naluri semula jadi seorang kanak-kanak. Oke, yang seterusnya suka bersaing. Oke, semakin mereka membesar dan sudah boleh berinteraksi dengan adik-beradik, juga rakan sebaya, mereka akan mula bersaing sesama sendiri bertujuan untuk mendapatkan perhatian. Oke, yang seterusnya, ciri-ciri semula jadi tingkah laku kanak-kanak adalah daya sensitivity yang tinggi. Oke, kanak-kanak yang semula jadinya amat sensitif, mudah merasa takut, cepat marah, atau selalu dilanda perasaan cemburu ketika melihat kawan-kawan yang lain dipuji ataupun lebih diberi perhatian oleh pendidik ataupun mungkin oleh ibu bapak. Oke, yang seterusnya perasaan ingin tahu yang tinggi. Oke, itulah sebabnya kanak-kanak ini tidak boleh duduk diam dan suka menerokai apa saja di persekitaran mereka dan belajar melalui pengalaman langsung. Ini karena mereka mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu perkara. Oke, yang seterusnya daya imajinasi dan kreativiti yang tinggi. Imajinasi dan kreativiti ini bergantung pada umur seseorang kanak-kanak dan ianya perlu dipupuk dan digalakkan. Yang ciri-ciri semula jadi tingkah laku yang terakhir adalah perkembangan bahasa yang cepat. Oke, perkembangan bahasa kanak-kanak ini berlaku dengan pantas dan mereka mudah menguasai sesuatu bahasa asing jika dilazimi setiap hari lah, maksudnya jika diperdengarkan ataupun dipertuturkan setiap hari kepada mereka. Oke, seterusnya adalah tujuan membimbing tingkah laku kanak-kanak ini. Mengapakah pendidik ini perlu membimbing tingkah laku kanak-kanak ini? Oke, yang pertama adalah untuk mengendali tingkah laku mereka sendiri dan melakukan sesuatu perkara dengan betul dan baik tanpa ada orang melihat. Seterusnya, kanak-kanak boleh menjaga diri sendiri dan boleh bekerja sama dengan orang lain. Inilah pentingnya juga kita membimbing tingkah laku kanak-kanak ini supaya mereka dapat bukan saja memberi manfaat kepada diri mereka sendiri, malah bila mereka berada dalam suatu kumpulan, mereka dapat bertolak ansur, bekerja sama. Itu adalah tingkah laku yang positif lah yang kita harus terapkanlah kepada kanak-kanak ini. Oke, yang seterusnya mencapai kepuasan melalui kerja atau aktiviti dan boleh menyumbang kepada sesuatu yang bermanfaat. Oke, di sini terdapat beberapa prinsip asas dalam pengurusan tingkah laku kanak-kanak, yaitu yang pertama, realistik terhadap sesuatu tingkah laku, di mana mengaitkan tingkah laku tersebut dengan umur dan tahap perkembangan kanak-kanak. Jadi yang seterusnya, tentukan batasan sesuatu tingkah laku. Sekiranya tingkah laku tersebut di luar batasan tingkah laku normal, maka pendidik ataupun pengasuh perlu bertindak pantas jika ia membahayakan kanak-kanak yang lain. Oke, yang seterusnya adalah secara konsisten, di mana pendidik haruslah melaksanakan peraturan dan
pengurusan tingkah laku kanak-kanak itu secara konsisten. Sekiranya salah seorang pendidik mengatakan tidak pada perbuatan tertentu, maka kesemua pendidik juga perlu mengatakan begitu, supaya kanak-kanak ini tahu dan paham bahwa perkara itu adalah boleh ataupun tidak boleh. Maksudnya itulah sentiasa konsisten dalam memberi arahan ataupun peraturan. Nah, ya, jadi yang seterusnya adalah coba mengenal pasti, yaitu mengenal pasti bilakah sesuatu tingkah laku itu ditunjukkan oleh kanak-kanak itu. Apakah yang berlaku kepada seseorang kanak-kanak selepas saja mereka menunjukkan tingkah laku tersebut. Maksudnya pendidik kena mengenal pastilah sama ada tingkah laku itu memberi kesan dan akibat kepada kanak-kanak itu. Oke, yang seterusnya menentukan tingkah laku yang hendak diubah. Pendidik perlu mengenal pasti punca tingkah laku tersebut, memerhati dengan teliti tingkah laku kanak-kanak sebelum, semasa, dan selepas kejadian. Oke, seterusnya menggunakan pendekatan yang sesuai lah. Jadi pendidik ini perlu mencuba beberapa pendekatan untuk menyelesaikan masalah tingkah laku seseorang kanak-kanak. Oke, dan seterusnya mendengar, di mana memastikan kanak-kanak mendengar dan memahami apa yang disampaikan. Jadi pendidik pun perlu juga mendengar apa yang coba kanak-kanak sampaikan kepada mereka. Ya, apabila pendidik ini bercakap dengan kanak-kanak, haruslah memastikan perkara yang dituturkan itu bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Sekian saja pembentangan untuk bimbingan dan pengurusan tingkah laku kanak-kanak dan bayi. Seterusnya saya akan serahkan kepada rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami. Tajuk yang saya bentangkan adalah berkaitan dengan amali mengurus bayi dan kanak-kanak mengikut prosedur operasi standar yang betul. Mengetahui cara memandikan bayi dengan betul merupakan perkara penting untuk keselamatan anak-anak. Sebelum memandikan bayi, isikan air suam ke dalam bekas air mandian. Kemudian, selepas itu, periksa suhu kehangatan air tersebut menggunakan siku. Ingat, jangan sesekali menggunakan air sejuk. Hal ini karena air yang sejuk boleh menyebabkan suhu badan bayi menurun ataupun dipanggil hipertermia. Hal ini karena daya ketahanan bayi belum kuat dan lemah. Jika dimandikan dengan air sejuk, ia akan membuatkan bayi terkejut. Tubuh badannya menjadi biru dan berisiko tinggi untuk mendapat sakit sawan. Langkah pertama yang perlu dilakukan semasa memandikan bayi ialah cuci muka bayi menggunakan kapas atau kain bersih yang telah dicelupkan ke dalam air suam. Lap di bahagian mata terlebih dahulu. Kedua, bersihkan kepala bayi. Kepitkan telinga bayi dengan jari tangan supaya tidak dimasuki air. Kemudian, letakkan sedikit syampuh dan gosok kepala bayi dengan penuh lembut. Jangan gosok terlalu kuat kerana kulit kepala bayi masih nipis. Ketiga, siram tubuh badan bayi sedikit demi sedikit dari bahagian kaki ke atas. Gosok badan bayi dengan perlahan-lahan dengan menggunakan sabun mandi. Pastikan bahagian lipatan seperti bahagian leher, ketiak, paha, kaki dan punggung dibersihkan. Kemudian, bilas tubuh badan bayi dengan air yang bersih dan lap badan bayi dengan tolak bersih sehingga kering. Selepas bayi dimandikan, sapukan badan bayi dengan lotion, bedak dan terakhir sekali pakaikan bayi baju. Sebelum menukar lampin bayi, peralatan-peralatan penting yang perlu ada disediakan terlebih dahulu adalah seperti alas pelapik, kain bersih, lampin bersih, lampin pakai buang, dan juga pin penyemat khas untuk bayi. Ini adalah cara-cara yang betul untuk menukar dan memakaikan lampin bayi. Pertama sekali, letakkan alas pelapik yang bersih di atas permukaan rata. Kemudian letakkan bayi di atas alas pelapik yang bersih. Dan angkat kaki bayi perlahan-lahan dan letakkan lampin bersih di bawah punggung bayi.
Selepas itu, ambil bahagian lampin berbentuk segi 4 tepat dan tutup kemaluan bayi tersebut. Kemudian, ambil kain sebelah kiri dan sematkan pada sisi punggung bayi sebelah kanan dan ulang langkah ini dengan kain sebelah kanan. Dan lipat kain ke bahagian bawah. Jika ujung kain terlalu panjang, gunakan pin penyemat agar lampin bayi tidak mudah tertanggal. Terakhir sekali, pakaikan bayi baju dan seluar pada bayi. Ini adalah tutorial memakai lampin pakai buang. Letak alas pelapik di tempat yang rata. Letak bayi di atas pelapik yang bersih dengan perlahan-lahan. Gunakan lampin pakai buang yang sesuai dengan bayi. Kemudian letakkan lampin bayi buang yang mempunyai pelekat di bahagian bawah. Selepas itu, buka pelekat dengan berhati-hati dan lekatkan pelekat tersebut di atas lampin pakai buang bayi. Dan terakhir sekali, kemaskan bahagian celah kangkang bayi dan pastikan lampin tidak terlalu ketat. Akhir sekali, pakaikan bayi baju dan seluar. Susu ibu adalah sumber nutrien penting bagi seorang bayi berusia sehingga 6 bulan. Oleh itu, adalah sangat penting kepada seorang ibu untuk mengetahui teknik penyusuan susu ibu yang betul. Video yang dipaparkan ini adalah menunjukkan teknik penyusuan susu ibu kepada bayi. Penyusuan susu ibu harus dimulakan dalam tempo 1 jam selepas bersalin. Beberapa hari selepas bersalin, seorang ibu akan menghasilkan susu yang pekat dan berwarna cerah kekuningan yang dipanggil kolostrum. Kolostrum merupakan makanan pertama yang terbaik untuk bayi. Ibu dinasihatkan untuk memberi susu bayi sejak sehari lahir hingga berumur 6 bulan dan seterusnya meneruskan sehingga anak mencapai umur 2 tahun. Cara menyusukan bayi dengan baik, pastikan ibu duduk dalam keadaan yang selesa, pegang bayi rapat menghadap ibu dan payudara, gunakan bantal untuk menyokong kepala, bahu, belakang, pinggang dan juga lengan. Pastikan perut bayi bersentuhan dengan perut ibu. Pastikan kepala, leher dan belakang bayi lurus dan diampu. Pastikan muka bayi menghadap payudara, hidung bertentangan dengan puting. Jangan membongkok semasa menyusukan bayi. Memulahkan penyusuan teknik pelekapan. Pegang payudara dengan cara penggunaan C. Sentuhkan puting payudara dengan bibir bayi bagi merangsang bayi untuk membuka mulutnya. Pastikan bayi membuka mulut dengan luas. Rapatkan mulut bayi ke payudara. Dan perhatikan perkara-perkara berikut untuk memastikan pelekapan yang betul. Mulut bayi mencakupi sebagian besar tampuk hitam payudara. Bibir bayi pula melengkup keluar. Dagu bayi menyentuh payudara ibu. Pipi bayi kelihatan penuh dan bulat serta dengar nada hisapan iaitu hisap, telan, hisap, telan. Berikut adalah contoh posisi yang betul dan selesa yang boleh ibu gunakan untuk menyusukan bayi. Pertama adalah mendakap, football hold. Yang kedua adalah mendukung, cradle. Ketiga adalah mendukung bersilang, cross cradle. Dan posisi terakhir adalah berbaring, lying down. Mengajar anak-anak untuk kencing dan berak ke tandas secara berdikari merupakan tugas yang sukar bagi ibu bapa, terutamanya bagi ibu bapa yang ada anak-anak mengalami masalah seperti autisme. Oleh itu, latihan ke tandas perlu dilakukan bagi mengajar mereka kencing dan berak di tandas serta kemahiran-kemahiran seperti membuka seluar, mencuci dan memakai seluar kembali. Okey, berikut adalah langkah-langkah untuk mengajar anak menggunakan tandas. Pertama, ajak anak ke tandas. Minta anak belajar tanggalkan seluar sendiri.
Kemudian, ajar anak cara duduk yang betul. Buka pipe selepas membuang air kecil dan bersihkan alat sulit dengan bersih. Selepas itu, ajar anak tutup air pipe dan pam tandas. Selepas itu, anak dilatih belajar memakai seluar sendiri. Selepas siap memakai pakaian, anak diajar dan diingatkan untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum keluar dari tandas. Terakhir sekali, anak-anak boleh diberi ganjaran sebagai tanda motivasi kepada mereka sebab telah berjaya menggunakan tandas dengan betul. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.